Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Walhadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid. Allah menemukan kita pada pagi ini dengan satu pertemuan yang baik. Bermula pertemuan kita dalam keadaan bermula kisah yang baik, iaitu dipertemukan kita dalam majlis zikrullah. Ada orang yang Allah bermulakan kisahnya, pertemuannya di suatu keadaan suasana yang tidak baik. Ada yang bertemu di pasar-pasar, ada yang bertemu di satu tempat begian dan begian. Tetapi kita alhamdulillah, Allah takdirkan permulaan pertemuan kita. Bermulanya kisah catatan malaikat yang di sebelah kanan kita. Ditulis oleh malaikat kisah pertemuan ini, iaitu di dalam majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya setiap pertemuan itu banyak saksi-saksi yang akan menceritakan besok di Yaumul Mahsyar. Setiap perkara yang berlaku, banyak makhluk-makhluk Allah yang akan memberikan pengakuan. Jika kita di sini, apa yang berada di sekeliling kita akan memberikan pengakuan itu. Batu, kayu, mereka menyaksikan dan memberikan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kala manusia ni dia lupa. Dan manusia rasa dia tidak diawasi oleh Allah. Walhal bukan saja malaikat kiri dan kanan, tetapi sekalian makhluk Allah di sekeliling kita akan memberikan penyaksian besok di Yaumul Mahsyar. Allah nyatakan dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dalam dunia, kita terlalu petah ataupun terlalu pandai memberikan alasan. Kenapa ya kita tak boleh hadir di dalam satu-satu majlis ilmu, majlis zikir, majlis keagamaan secara spontan. Kita akan mengatakan, maaf saya sibuk. Kenapa ya? Orang tanya, kamu tak boleh hadir ke masjid? Dengan spontan, saya ada urusan, itu, ini, itu. Dan berbagai alasan yang kita berikan di dalam dunia. Sebenarnya alasan itu kita sendiri yang mencipta. Dan dalam satu masa, alasan yang kita berikan satu penipuan yang besar. Yang kita amalkan daripada bertahun-tahun. Seawal umur 15 tahun bermula akil balignya seseorang itu. Maka begitulah keadaan manusia yang apabila dia terlupa yang dia itu adalah hamba Allah dan milik Allah.
dan dia terlupa setiap apa yang berlaku ke atas dia yang ia buat itu menyalahi perkara yang dikehendaki oleh Allah. Lalu kita akan bertanya, kenapa ya aku tak boleh dekat dengan Allah? Usaha demi usaha yang kita buat, tetapi tak boleh untuk menjadikan hamba yang dikehendaki oleh Allah seperti mana dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kita tak boleh menjadi seorang hamba Allah. Allah ciptakan jin dan manusia ini dengan hikmahnya, supaya manusia ni tahu meletakkan ubudiyah kepada Allah. Seseorang yang ada sifat ubudiyah, sifat pengabdian, inilah seorang hamba Allah. Maka tatkala kita ini sebenarnya kenapa semakin jauh? Semakin jauh dan kita rasa semakin dekat. Walhal sebenarnya jauh, tuan-tuan. Sama seperti mana umur. Kita rasa kita semakin tua dan semakin matang. Sebenarnya semakin hampir dengan kematian. Tetapi manusia lupa ketika umurnya mula bertambah daripada satu hari ke satu hari, dan dia merasakan dia hidup telah lama. Tidak, sebenarnya hidupnya semakin singkat. Seumpama putaran jam, tuan-tuan. Manusia cuma mengira 1, 2, 3 sehingga 12. Tetapi pernah tak manusia itu berfikir sa'ah ataupun daqiqah, jarum saat ini berjalan tanpa henti dan ia akan berhenti sehingga masanya ditentukan oleh Allah. Sebabnya iaitu apabila baterinya habis. Begitulah keadaan manusia, dia akan terus berjalan melalui kehidupan ini dan dia tak pernah tanya pun, apakah kehidupan dia ini kehidupan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah kehidupannya ini satu kehidupan yang membuatkan dia hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau kehidupan dia ini, perjalanan kehidupan dia mengheret dia lebih jauh daripada Allah? Kenapa kita perlu dekat dengan Allah dan kenapa kita diingatkan supaya tidak jauh kepada Allah? Dan manusia tidak memandang ke arah sana, tuan-tuan. Apabila seseorang hamba Allah ini semakin dekat, bermakna dia semakin dekat kembali kepada tempat asalnya, iaitu jannah Allah. Tetapi apabila dia semakin jauh dalam kehidupan ini, bermakna dia semakin jauh dengan tempat asalnya. Maka kehidupan inilah, tuan-tuan, sebagai satu ibrah kehidupan kita di akhirat. Dalam semua aspek, semua amal perilaku kita di dalam hidup. Manusia kata, kerja ini satu ibadat, Ustaz. Benar. Jika kerja kita ini mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, dan apa yang kita buat tidak ada jalan kemurkaan Allah. Selalu ramai orang kata begitu, tuan-tuan. Kerja ni satu ibadat, sahih, benar. Tetapi apakah di dalam pekerjaan kita tidak ada unsur kemurkaan Allah? Saya minta maaf, tuan-tuan, apa yang saya nak cakap ini, jika tuan-tuan kecil hati. Satu ibadat yang kita buat, dia dikira sebagai satu ibadat jika mana ia mengikut kehendak syarak. Tetapi jika mana kita melangkaui syarak dan tidak mengikut kehendak syarak, ia cuma menjadi adat. Lalu orang akan request, kerja ini satu ibadah. Maka kita lihat di dalam kita bekerja, tuan-tuan, berapa tahun? 30
Tidak adakah pengkhianatan di dalam kerja kita? Ada tak kita melakukan penipuan di dalam OT kita? Ada tak kita melakukan penipuan di dalam MC kita? Sebab kalau dilihat MC ini medical check-up. Setelah disahkan oleh doktor yang kita ini sakit, barulah MC ini sah laku dipakai oleh seorang pekerja. Dan barulah ia benar daripada sudut prosedurnya. Tetapi mungkin tuan-tuan tak melakukan, mungkin ini di muzium lain. Maka jika mana di dalam itu ada unsur penipuan, apakah gaji yang kita terima pada hari itu halal? Dan kita tidak lihat pun perkara itu adalah satu kemurkaan Allah. Lalu hasilnya telah kita masukkan di dalam perut-perut kita dan perut anak isteri kita. Maka sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, antara asbab kita jauh dengan Allah adalah dosa. Dan dosa yang paling teruk, kata ulama, adalah dosa yang kita tidak sedar. Kerana majoritinya orang melakukan perkara itu, lalu ia tidak menjadikan satu kesalahan. Sebab semua orang buat. Bukan saya seorang aja, semua orang buat macam ni dan di sini dah biasa. Maka keadaan itulah yang menjadikan semua orang berlarutan melakukan kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan. Pada mata manusia dia tidak salah. Kerana ia menjadi kebiasaan amalan. Tetapi pada pandangan Allah dan catatan malaikat yang di sebelah kiri ini, maka dia menulis kesilapan-kesilapan. Jika kita telah berkhidmat, tuan-tuan, telah berkhidmat puluhan tahun, maka puluhan tahun kita melakukan pengkhianatan kepada majikan kita. Maka dosa ini adalah dosa kita dengan makhluk Allah. Bukan dosa kita dengan Allah. Bila kita meninggalkan salat, itu antara kita dengan Allah. Tetapi apabila kesalahan kita dengan majikan kita, maka itu dosa kita dengan makhluk Allah. Selagi majikan kita tidak menghalalkan perkara tersebut, maka kita tidak boleh masuk dalam syurga Allah, walaupun apa kebaikan yang kita buat. Kerana pendakwaan demi pendakwaan akan berlaku besok di Yaumul Mahsyar. Dan kita akan meminta halal perkara tersebut. Banyak perkara, tuan-tuan, di dalam sudut apabila kita berada di dalam tempat kerja yang orang sendiri tidak melihat. Ada orang yang dia buat ini suatu perkara dengan nilai RM100, tetapi dia menulis RM150. Mereka melihat perkara ini duit sekadar duit. Tetapi mereka tidak melihat apa yang mereka terima dan mereka dapat dan keberkatan yang berlaku. Kesilapan demi kesilapan yang orang tidak nampak perkara ini. Sebab itu, tuan-tuan, kenapa masyarakat semakin lama semakin jahat? Walaupun diisi dengan ilmu, diisi dengan kebaikan, tetapi ia seolah-olah menolak. Benda baik yang kita berikan, dia tidak menjadi hidayah. Dia menolak. Dia tak boleh terima. Yang ni tak boleh terima. Dan zaman ini tidak relevan apa yang ustaz cakap, dia kata. Maka tatkala itulah apabila yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila di dalam tubuh kita terlalu banyak masuknya perkara yang haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati akan jadi keras, tuan-tuan. Maka dendangkanlah apapun kalam-kalam Allah. Dendangkanlah peringatan-peringatan Allah. Maka ia cuma menjadi suatu perkara zikir sahaja. Tetapi ia tidak boleh masuk seperti mana yang disebutkan oleh ulama dengan satu doa.
Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Iaitu orang yang dapat mendengar akan perkataan yang baik dan mengikut perkataan yang baik. Maka sebab itu, kalau kita lihat zaman ini terlalu banyak program ilmiah. Sepatutnya mengikut teori kita, tuan-tuan, semakin kita berilmu, maka semakin kita menjadi orang yang baik. Semakin kita berilmu, semakin kita mengenal perkara yang baik. Jadi kenapa persoalannya? Apabila semakin manusia itu banyak ilmunya, tetapi semakin melanggar perintah Allah, rupanya kesilapan yang kita langsung tak pandang dan kita tak lihat ia satu kesilapan. Walhal ia satu kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika ingin menuju jalan kebaikan dan untuk dekat kepada Allah, Nabi tunjukkan kepada kita 3 perkara ini, tuan-tuan. Yang pertama, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah akan memberikan kita kefahaman tentang hukum hakam agama. Semakin kita tahu dengan hukum agama, hukum hakam agama, kita semakin takut dengan Allah. Tuan-tuan, sebenarnya kehidupan ini singkat. Allah tunjukkan kepada kita, tuan-tuan, keadaan kita sekarang. Kita cukup takut dengan apa yang berlaku sekarang. Dan semua orang berjaga-jaga. Hatta kalau dengar orang batuk, kita akan takut. Orang dengar dan lihat orang sesama, kita takut. Badan kita panas sikit, kita akan takut, tuan-tuan. Benda ini terlalu singkat. Mungkin seminggu kita hadapi dan 2 minggu kita hadapi. Tetapi kepanasan api neraka Allah tidak akan seorang itu mampu menghadapinya. Dalam surat As-Sajadah dijelaskan oleh Allah. Setiap pagi esok semua orang akan didendangkan dengan surat As-Sajadah pada waktu subuh. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Orang yang istiqamah dengan dosa, inilah orang fasik. Tuan-tuan, kita rasa kita orang baik. Tetapi apa pandangan Allah pada kita? Pada manusia mungkin orang pandang kita baik, tuan-tuan. Dengan serban yang cantik, dengan jubah putih yang suci, dengan rida yang comel, warna hijau, tuan-tuan, ada anyaman cantik, nampak macam orang baik-baik. Tetapi apakah kita pada pandangan Allah? Ataupun besok kita di sana, Allah akan panggil kita dengan golongan fasiqun. Kita mengekalkan dosa kecil atau mengekalkan dosa besar. Dalam kehidupan ini, jika gelaran itu dipanggil oleh Allah, maka tempat kita dalam neraka Allah. Dan apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Dia akan dicampak ke dalam neraka Allah. Kullama aradu ay yakhruju minha. Dan orang yang dalam neraka akan berusaha untuk keluar. Mereka akan panjat tembok neraka Allah, u'idu fiha. Lalu malaikat yang menjaga neraka ini tolak kembali ke dalam neraka Allah. Lalu malaikat berkata kepada orang yang berada dalam neraka yang telah ditolak, wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kamu rasakanlah azab neraka yang dulu kamu dustakan. Kamu tak percaya yang neraka itu benar, yang azab kubur ini benar. Tuan-tuan, semua orang akan masuk dalam liang lahat. Saya dan tuan-tuan pasti masuk. Dan tidak ada siapa yang tidak membenarkan perkara tersebut. Cuma masanya bila? Kenapa Allah rahsiakan kepada kita tentang kematian? Tuan-tuan, dalam masa 2 tahun, Allah jadikan keluarga ini yatim piatu. Semua orang kata kesiannya.
Dia tinggalkan anak-anak jadi yatim piatu. Tuan-tuan sedarlah, dan saya juga sedarlah, satu masa kita akan jadi yatim piatu. Suatu orang letak tubuh kita dalam liang lahat, kita menjadi yatim piatu, tuan-tuan. Tidak siapa pedulikan kita. Isteri, anak-anak, adik-beradik, kawan-kawan, dia akan menangis lebih kurang dalam setengah jam. Selepas pada tu mereka balik di rumah, mereka akan ketawa semula. Kemudian mereka akan bergaduh dengan harta yang kita tinggalkan. Ada sebahagiannya bapa saudara menuntut haknya. Ayah, mak tuntut haknya. Isteri tuntut haknya. Maka mereka akan bergaduh apa yang kita usahakan selama 50 tahun. Kita berpenat-penat mengusahakan harta yang kita tinggalkan. Hasilnya, mereka membiarkan kita tinggalkan mereka harta. Ini, tuan-tuan, yang selalu menjadi pegangan semua orang. Kenapa kita himpunkan benda ni? Besok mudah aku tinggalkan untuk isteri dan anak-anak. Tetapi apa yang mereka akan buat selepas kita ini diletakkan dalam liang lahat yang gelap? Apa bantuan mereka? Dengan harta yang kita tinggalkan, duit yang puluhan ribu, ratusan ribu, tanah yang terlalu banyak, apa yang mereka buat untuk mereka bantu kita yang tinggal seorang dalam liang lahat sebagai seorang anak yatim piatu? Apakah mereka fikir, mak aku, ayah aku, abang aku selamat tak ketika aku letak dia di dalam liang lahat? Ataupun abang aku ni diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab amalannya, ininya dan sebagainya. Adakah mereka ambil kisah dengan kita, tuan-tuan? Tidak ada siapa pun peduli. Begitulah fitrahnya yang berlaku berpuluhan tahun. Mungkin kita akan buat tahlil 3 hari sebab kita ada duit. Jika orang yang tak ada duit, tuan-tuan, tidak ada bunyi tahlil di rumah. Anak-anak kita tak mampu untuk baca tahlil untuk kita, tuan-tuan. Kita lihat anak-anak kita dan keturunan kita, tuan-tuan, balik rumah, muhasabah. Saya tengok anak menantu saya dan cucu saya. Dan tuan-tuan, tengok anak tuan-tuan, menantu tuan-tuan dan cucu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dan tuan-tuan jangan cakap. Tuan-tuan perhatikan mereka dalam beberapa detik, beberapa saat. Apa yang mereka buat dalam kehidupan ini, mereka ini mampu tak untuk bantu aku besok apabila aku tinggal seorang dalam liang lahat? Atau mereka akan terus biarkan aku? Dan mereka akan biar. Dan mereka akan datang tengok aku setahun sekali. Setahun sekali, tuan-tuan, apa yang mereka buat? Mereka cuma bersihkan kubur kita. Dalam 20 orang yang datang, yang memberikan bacaan Yasin untuk kita cuma 3 orang dan 4 orang. Lain mereka bercerita, dan terus bercerita. Inilah hakikatnya. Sebab itu, tuan-tuan, jika mana masa hidup ini kita tidak gunakan sebaik-baiknya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, tidak ada satu kebaikan selepas kematian kita. Percayalah. Sebab ini yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita nak hampir dengan Allah, maka tandanya Allah mula nak tarik kita supaya hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kita kefahaman tentang agama. Kita mula faham dan kita mula beramal dengan apa yang kita faham. Yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa zahadahu fid dunya. Allah kurniakan kepada dia sifat zuhud dengan dunia. Tuan-tuan, selalu orang faham zuhud ini pakai buruk-buruk. Ada? Tak boleh pakai baju ada jenama. Tuan-tuan, zuhud ini di sini. Di dalam qalbun seseorang. Di sini tak ada siapa boleh tipu, tuan-tuan. Bukan di sini.
Di sini semua orang boleh tipu. Sebab ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat akan rupa kamu, tubuh badan kamu, tetapi Allah melihat akan hati-hati kamu dan niat kamu. Setelah hati kita betul dan bersih, barulah tubuh kita dan rupa kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang menganggap dan memberikan pengertian mengikut dirinya. Allah tak pandang yang luar, Allah pandang hati, silap. Jika amalan luar ini salah, maka menunjukkan itulah hati yang salah. Tetapi jika mana amalan luar ini betul, belum tentu mengatakan hatinya betul. Kenapa sedemikian, tuan-tuan? Tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay, bapa segala orang munafik. Amalannya betul, tuan-tuan. Betul. Semayang dengan Nabi, duduk dengan Nabi, hidup di zaman Nabi. Tetapi dia adalah orang munafik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi jelaskan perkara ini supaya kita berfikir. Sebenarnya bukan pada pandangan manusia yang kita nak, tuan-tuan. Sebenarnya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita lihat diri kita masing-masing, tuan-tuan, balik ni tuan-tuan muhasabah, tuan-tuan renung diri tuan-tuan dan saya renung diri saya. Sebenarnya kalau akulah dimatikan oleh Allah pada hari ini, agak-agak ada peluang tak aku masuk dalam syurga Allah, ataupun peluang aku lebih besar untuk masuk neraka Allah? Kita akan kata apa? Masya Allah, saya Alhamdulillah. Saya semayang tak tinggal Ustaz, puasa Ramadan tak tinggal Ustaz, zakat tak tinggal, mengumpat tak tinggal lah, tuan-tuan. Kalau semayang tak tinggal, mengumpat pun tak tinggal, apa nilai salat kita? Semayang tak tinggal, tapi hasad tak tinggal, apa nilai salat kita? Semayang tak tinggal, zakat tak tinggal, puasa Ramadan tak tinggal, tapi kita bergaduh dengan adik-beradik kita, putus silaturahim di antara kita, apa nilai ibadat kita? Memang kita tak tinggal salat, tuan-tuan. Tapi sampai sekarang kita tak tinggalkan mengumpat. Jika masih tak tinggalkan perkara itu, apa ada amal saleh dalam hidup kita? Kita tahu, tuan-tuan. Dan kalau kita disuruh baca hadis tentang ghibah, kita boleh baca hadis. Tetapi kenapa kita tidak boleh tinggalkan perkara itu? Walhal Nabi sebut dah dengan kita, jika kita mengumpat orang lain, seluruh amal saleh kita dari umur 15 tahun dihabiskan oleh Allah. Amal saleh kita, Allah berikan kepada orang yang kita umpat ni tadi. Dan segala amal kejahatannya, Allah berikan semula kepada kita. Tuan-tuan, kalau itulah yang masih kita buat dan menjadi amalan kita dan adat kita, apa ada lagi pada kita? Apa amal saleh yang ada pada kita, tuan-tuan? Tapi semua orang tak rasa takut. Sebab dia rasa dia ahli syurga. Tuan-tuan, nak tentukan ahli syurga atau tidak ahli syurga selepas orang letakkan tubuh kita di liang lahat. Setelah orang letakkan tubuh kita di liang lahat, ketika itu baru kita tahu tempat kita di mana. Dan masa itu tak ada siapa boleh tolong kita. Tak ada siapa boleh bantu kita. Masa hidup ini kita rasa kita boleh buat apa kita nak buat. Apa kita nak buat, kita boleh buat. Kita masih lagi melakukan perkara yang Allah larang. Dan kita tak ada rasa apa-apa pun. Tuan-tuan kena jaga benda ni. Antara sebab, tanda hati seseorang itu mula dimatikan oleh Allah apabila dia melakukan dosa, dia berasa seronok dan dia tidak berasa takut dengan azab Allah. Zaman ini bukan zaman yang seperti mana kita hidup 40 tahun dulu. Dulu kalau kita kecil-kecil, tuan-tuan,
Kalau orang kata 20-20, kita rasa tak sempat ni. Orang Terengganu kata apa? Duk dang. Tak sampai umur kita ni. Realitinya tuan-tuan, sekarang kita berada di 2021. Dan apa yang berlaku 2021 tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan mungkin tahu. Di bumi Najat, di Riyadh tuan-tuan, berlakunya festival besar-besaran. Dan ia telah ada dalam hadis Rasulullah SAW akan keluarnya tanduk-tanduk syaitan di bumi Najat. Siapa boleh halang hadis itu tuan-tuan berlaku? Siapa boleh halang hadis itu daripada berlaku? Tak ada siapa boleh halang. Zaman untuk dikiamatkan oleh Allah telah hampir. Tapi kita dihayunkan dengan keseronokan hidup dan kesibukan hidup. Lalu kita terlupa bahawa kehancuran alam ini semakin hampir, semakin dekat. Apa yang berlaku di sekeliling kita, tuan-tuan, adalah kasih sayang Allah yang Allah didik kita. Sebelum aku nak kiamatkan dunia ini, maka telah dikhabarkan daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tanda-tandanya. Sebenarnya ini peringatan. Berlakunya 2 tahun ini tuan-tuan, wabak yang kita lalui telah ada dalam hadis Muslim. Iaitu hadis haji tuan-tuan. Rasulullah kata apa? Sampai satu masa besok, umat aku tidak boleh melakukan haji kerana disebabkan satu wabak dan penyakit. Dan dia, perkara itu, tangguhan haji itu akan berlaku pada tahun seterusnya. Nabi kata 2 tahun. Ini riwayat Muslim tuan-tuan. Dan pada tahun yang akan datang, tahun seterusnya, Nabi kata apa? Nabi kata, umat aku boleh melakukan haji dan umrah semula. Tapi Nabi bagi peringatan. Nabi kata apa? Ya'juj dan Ma'juj hampir keluar. Tuan-tuan, jika tahun depan semua orang boleh melakukan haji, bermakna hadis ini telah mula zahir. Ketika apa yang Nabi sebut berlaku kerosakan-kerosakan di muka bumi, berlakunya hadis Najat, berlaku hadis ini dan hadis ini tuan-tuan. Hadis tentang fitan ini ataupun hadis tentang kiamat ini banyak ditunjukkan oleh Allah. Seumpama apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, bangunan lebih tinggi daripada masjid. Mungkin di sini tuan-tuan tak nampak. Saya tuan-tuan orang yang mukim di Makkah pada tahun 90-an. Pada tahun 90-an tuan-tuan, tidak ada satu bangunan pun yang melebihi akan menara-menara Masjidil Haram dan Masjidil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin terlewat tahun 90-an tuan-tuan. Saya berada di sana, mukim di sana seawal 90-an. Tetapi kalau tuan-tuan datang sekarang, apa yang berlaku? Tidak ada satu bangunan pun yang tidak melebihi menara-menara Masjidil Haram dan Masjidil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan peringatan ini kepada kita supaya berfikir. Rupanya tanda-tanda akhir zaman ini banyak telah berlaku. Tuan-tuan lihat, siapa yang tuan-tuan yang telah melakukan umrah tuan-tuan dan haji. Kalau tuan-tuan lihat, Masya Allah, kami seawal 90-an, jika masuk saja dalam Masjidil Haram dan Masjidun Nabi, maka perasaan tergerak untuk melakukan ibadat ini terlalu kuat. Apa yang berlaku sekarang tuan-tuan? Tuan-tuan masuk saja Masjidil Haram, tuan-tuan masuk saja Masjid Nabi, apa perasaan tuan-tuan? Apa perasaan yang ada dalam jiwa kita? Kita lihat kiri dan kanan, semua orang sibuk mengambil gambar, buat live.
Sebenarnya apa yang berlaku ni? Sehingga kan tawaf pun dalam keadaan live, tuan-tuan. Sa'i pun dalam keadaan live, tuan-tuan. Sebenarnya apa yang berlaku? Hatta kan di dalam syarat sah tawaf ini, tuan-tuan, jika mana seorang itu tawaf, lalu ia ingin mencari sahabatnya yang hilang, batal tawafnya. Melakukan perkara yang selain tawaf, maka kata ulama batal tawafnya, tuan-tuan. Sebenarnya apa yang berlaku di sekeliling kita? Apakah hadis tentang umrah dan haji yang disebut oleh Rasulullah SAW telah berlaku? Nabi kata akan datang hampirnya qiyamah, 3 golongan ini akan datang melakukan haji dan umrah. Yang pertama peniaga, kata Nabi. Yang keduanya Nabi cakap pelancong. Tuan-tuan, bila kita lihat zaman ini, saya minta maaf kalau orang marah kat saya, tuan-tuan. Kami tahun 90-an, kami tidak diajukan dengan berjalan, tuan-tuan. Kami diziarahi tempat-tempat yang utama sahaja. Di mana maqam Nabi, di mana perkuburan Ashabul Rasul, di manakah Jabal Uhud, habis. Di manakah Sab'atul Masajid, 7 masjid sebagai 7 kubu dalam satu peperangan dahulu. Selesai. Kami tidak dibawa ke taman ini, ke situ, ke sini, ke tempat beli buah-buahan, ke tempat ini, tempat ini. Tak ada zaman dulu, tuan-tuan. Maka seluruhnya mereka menyatakan, gunakanlah seluruh masa kamu yang 2 minggu ini untuk Allah dan Rasul. Benar apa yang berlaku dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Dan golongan ketiga, Nabi kata, mereka yang umrahnya dan haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan ini segelintir, kata Rasulullah. Yang ni kita kena fikirkan sama-sama, tuan-tuan. Kita bukan duduk dalam keadaan yang awal, tetapi kita duduk di hujung-hujung zaman. Kenapa perlu ada zuhud? Sayyidina Osman Ibn Affan 9:20 kita berhenti, boleh? Sebab saya tengok tuan-tuan macam nak mati. Jadi sebelum tuan-tuan betul-betul mati, nanti saya susah sebab saya kena jadi saksi. Nanti bila tuan-tuan mati, kan, nanti polis akan datang. Kenapa dia mati? Saya jadi saksi sebab saya ada kat sini. Jadi saya jadi tergendala segala perjalanan saya nanti. Tuan-tuan rasa lama kan? Macam ni lah akhirat. Akhirat tak sampai sejam pun, tuan-tuan. Terasa lama sangat kan? 8:30. Sekarang boleh 9:30 lagi. 9:17. Terasa lama sangat kan? Macam kita dah seminar seharian. Tuan-tuan perasan tak? Lunch hour kita duduk kedai makan sejam, tuan-tuan rasa tak? Kadang-kadang kita ambil masa lagi. Sepatutnya kalau lunch hour sejam kan, tuan-tuan. Sebab saya dah lama tak kerja, jadi saya tak tahu. Kadang-kadang orang makan 2 jam, agak-agak yang sejam lagi halal lah, tuan-tuan. Saya tak kerja, tuan-tuan kerja, sebab itu saya tanya tuan-tuan. Maka kita dibayar sebulan gaji untuk kerja 8 jam. Tiba-tiba kita kerja 6 jam. Macam mana gaji 2 jam? Hukum syaraknya. Sememangnya telah ada peruntukan itu. Maka jabatan kita memperuntukkan kerja diwajibkan 8 jam, tapi dibenarkan sehari 8 ke 5 jam. Jadi yang lain boleh buatlah ikut suka. Ada peruntukan tu, tuan-tuan. Kalau tak ada, agak-agak halal lah. Bila tak halal, hukum dia apa? Dan 3 jam yang kita curi ni, tuan-tuan, gajinya kita ambil tak, tuan-tuan? Kita pakai tak? Maaf saya kena cakap ni, tuan-tuan. Dan besok dekat akhirat ditanya oleh Allah. Kalau sehari 3 jam, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, agak-agak tahan tak masuk dalam neraka Allah sebab tak cukup masa je?
Tuan-tuan, itu belum benda lain. Kalau saya nak cerita banyak ni. Baik. Kalau dulu tuan-tuan, dulu-dululah, pejabat dia akan ada peruntukan diary, pen, tak tuan-tuan? Kalau diary jabatan muzium, agak-agak custom boleh pakai tak? Tak boleh tuan-tuan Tapi macam mana tuan-tuan? Adik kita kerja di Pasir Payang, dia boleh pakai diary jabatan muzium. Agak-agak tuan-tuan, benda ni lulus tak? Atau memang ada peruntukan? Maka peruntukan diary ni untuk orang yang staff yang bekerja di jabatan ini dan seluruh keturunannya. Ke guana tuan-tuan? Tu big dah. Logat ganui. Berapa tahun kita buat benda ni? Agak-agak benda ni Allah tak soal kita. Itu belum lagi benda-benda lain. Belum driver lagi tuan-tuan. Isi 50. Claim 80. Belum bahagian tender lagi tuan-tuan. Belum claim allowance lagi tuan-tuan. Kita outstation. Ada orang yang dia claim hotel, tapi dia tak tidur hotel. Agak-agak sah tak tuan-tuan? Tidur rumah mak. Tidur rumah mak, claim hotel. Agak-agak sah tak? Saya sebab nak berhenti ni. Sebab tuan-tuan tadi saya tengok macam nak mati. Jadi nak bagi buah mati terus. Agak-agak halal lah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, mungkin hari ni apa yang saya cakap, mungkin tuan-tuan ada yang tak suka saya tak kisah. Tapi saya perlu katakan kebenarannya supaya besok tuan-tuan tak dakwa saya di yaumul akhirah. Ustaz ni dulu datang, tapi dia cerita pasal semayang aja. Dia tak tegur dia tak tegurkan salah semayang saya je. Dia tak tegur pun saya buat ini dalam kerja. Dia tak tegur pun. Dia kata kerja saya bagus. Yang tipu MC ni bagus. Dia tak sebut pun, tak betul pun apa yang kesalahan yang kita buat. Jadi tuan-tuan, selepas pada ni, tuan-tuan tak boleh dakwa saya di yaumul akhirah. Tuan-tuan tak boleh dakwa saya yang mengatakan saya tak menceritakan perkara yang sebenar di dalam kerja kita. Jadi sebab itu tuan-tuan nak mencari seorang pekerja yang ada integriti. Ini selalu disebut kan? Integriti sebenarnya bukan integriti pada pandangan manusia, tetapi yang ada integriti pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagai seorang cleaner sekalipun, tetapi cleaner yang mempunyai integriti yang baik pada pandangan Allah. Sebab itu tuan-tuan, apa katanya hukama, seseorang yang meninggalkan kehinaan maksiat, lalu Allah mencukupkan keperluannya tanpa hartanya. Ini hebat ni tuan-tuan. Allah cukupkan keperluan tanpa harta. Dia duit tak banyak. Harta tak banyak. Tapi kita tengok kehidupan dia cukup. Dia ada kereta macam orang lain. Dia ada anak, dia ada rumah macam orang lain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia meninggalkan kehinaan, kemaksiatan dan kejahatan. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya pun lapar ni. Saya pun manusia macam tuan-tuan. Duk sarapan lagi. Saya pun manusia juga. Jadi akhir kalam, saya minta tuan-tuan tolong doakan saya supaya Allah pimpin saya dan tuan-tuan ke jalannya yang lurus, tidak disesatkan kita kepada jalan kesesatan. Kedua, saya minta tolong tuan-tuan tolong doakan saya
Alhamdulillah, saya tak tahu apa takdir saya di bumi Terengganu ini. InsyaAllah, kami akan buka satu madrasah di Kuala Terengganu, di Kampung Gemuruh, mungkin Mani. Ada yang kata mungkin Kuala Negus, tak kisahlah, Mani sebelah, Kuala Negus sebelah, sempadan. Jadi madrasah yang kita buka, tuan-tuan, betul-betul bersebelahan dengan patron yang baru. Patron Kampung Gemuruh yang baru buka tu. Sebelah patron tu madrasah kami. Kalau tuan-tuan lalu, tuan-tuan akan nampak kami dah siap buat pagar. Dan Alhamdulillah, kami dah mula proses pembinaan surau. Dan surau itu keluasannya 10,000 kaki persegi. Dan kita akan buat 2 blok asrama yang lebih kurang sama keluasannya, iaitu 10,000 kaki persegi juga. Dan beberapa bangunan-bangunan yang lain. Tuan-tuan tolong doa, saya nak siapkan pada hujung tahun 2022 kalau diizinkan oleh Allah, dan insya-Allah pada tahun 2023 kami boleh beroperasi dalam pimpinan Allah. Tuan-tuan tolong doa. Saya minta doa je tuan-tuan. Saya tak minta pun apa-apa dari tuan-tuan. Tuan-tuan jangan takut pula dengar gini, kata habis dah kita hari ni, kata dia. Habis dah, kata je. Ustaz mari ni, mari buat tabung lah, kata dia. Ada, bukan pacing saya. Bukan cara saya. Cara saya nak semua orang doakan saya. Sebab doa silahul mu'minin. Saya tak minta duit tuan-tuan. Saya tak minta satu sen pun daripada tuan-tuan. Jangan risau tuan-tuan. Saya minta doa. Kerana doa ini kuasanya besar. Dan kuasanya cukup besar. Jadi tuan-tuan, perjalanan madrasah kami, saya ambil masa sikit boleh? Perjalanan madrasah kami sebenarnya tuan-tuan, saya ada 2 madrasah sebelum ini yang kami telah kelolakan 40 tahun. Dan almarhum orang tua saya buka madrasah, ketika itu saya terlibat sama. Umur saya belasan tahun waktu itu. Dan saya terlibat sama dalam pembukaan madrasah dari awal. Alhamdulillah, seawal pertengahan perjalanan madrasah kami, dia almarhum orang tua saya minta saya buka satu madrasah lain. Dan sekarang ni kami ada 2 madrasah, satu madrasah lelaki dan satu madrasah perempuan. Saya tak buat madrasah macam orang lain tuan-tuan. Saya mengajar macam biasa, Quran, kitab, tetapi saya tidak target untuk jadi alim. Tetapi yang saya target, mereka yang belajar di madrasah kami dapat menjadi insan yang baik, mengislahkan diri. Kami tak nak apa yang berlaku sekarang. Ramai orang alim, budak pandai-pandai, tapi mereka lawan mak ayah mereka. Ramai budak yang hafal Quran, balik, mereka tak buka Quran, mereka buka game-game mereka. Mereka lawan mak ayah mereka walaupun dalam dada ada 20 juzuk. Saya tak mahu melahirkan anak-anak sedemikian. Lalu saya berusaha untuk melahirkan anak-anak yang saleh. Kami bukan orang saleh, tapi sama-sama untuk jadi baik. Dan perjalanan madrasah kami, saya dan almarhum 40 tahun dulu sehingga sekarang, kami tak minta apa-apa satu pun bayaran daripada keluarga pelajar kami. Makan, minum, bukan percuma tuan-tuan. Tapi kami tak mengharap dan tak mewajibkan. Semua keluarga, yang kaya, miskin, fakir, asnaf ke siapa sekalipun, kami tak pernah mewajibkan apa-apa pembayaran sekalipun. Jadi itu perjalanan saya. Jadi kenapa Ustaz buat macam tu? Sebab saya nak tolong orang. Ustaz nak tolong orang, Ustaz orang kaya. Saya bukan orang kaya, tapi saya hamba kepada Tuhan yang Maha Kaya. Dan Alhamdulillah, 40 tahun kami buat sedemikian, Allah tak pernah tutup lagi madrasah kami. Dan apa yang dijanjikan oleh Allah benar. Dan semua program yang kami buat, saya tak minta apa-apa pun daripada keluarga pelajar-pelajar kami. Saya ada buat program camp cuti sekolah tuan-tuan sebelum pandemik ini. Hampir 14 tahun, 13 tahun saya buat.
Setiap tahun saya buat 2 minggu. Tak ramai tuan. 2 minggu tu lebih kurang dalam 6 ke 700 peserta. Kalau 7,000 ramai kan? Ni 700 je. Saya tak minta 1 sen pun tuan-tuan. Pakar motivasi kami panggil, program kami buat, Qiyamul Lail dan sebagainya. Makan dengan kami, sekali makan, kalau kami beli kambing buka seekor tuan-tuan, 700 orang. Kena beli 4-5 ekor untuk makan. Alhamdulillah, Allah kurniakan pada kami dapat jalankan program itu selama 14 kali, iaitu 14 tahun. Alhamdulillah, apa yang Allah nyatakan kepada kita, in tansurullaha yansurkum. Pasti dan pasti dan pasti. Dan inilah yang Allah didik kita. Tuan-tuan tolong doa. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak supaya saya dapat mati buat kerja ni sampai habis. Dan apa yang saya buat jadi amal saleh saya. Dan hasilnya budak-budak yang dapat. Walaupun dia tak pandai, tapi apabila dia hidup dalam keadaan kasih sayang, dia tahu kasihkan mak ayah dia jadi anak yang baik. Tuan-tuan, kalau saya bagi pilihan dengan tuan-tuan, tuan-tuan nak tak anak yang 30 juzuk, tetapi anak ini tuan-tuan tak sayang tuan-tuan dan lawan tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan tak nak anak yang dia tak hafal Quran banyak, tapi dia menyejukkan hati tuan-tuan. Kalau dibagi pilihan, mana tuan-tuan nak? Dan semua orang cakap macam tu. Semua orang nak, tak apalah kalau dia hafal 2 juzuk pun, tapi dia sejukkan hati saya, Ustaz. Dan inilah yang berlaku akhir zaman. Dan inilah yang perkara yang kita takut. Sebab itu, bila saya nampak dan terus nampak perkara ini, dan Allah anugerahkan kepada kita supaya melihat perkara ini. Sebab itu saya tak buat apa-apa yuran. Zaman sekarang, kalau orang tak ada duit, anak dia kan tak boleh dapat agama, tuan-tuan. Kalau tak ada peruntukan, kita tak boleh nak belajar ilmu sekarang. Kalau dulu kita nak belajar Quran, cukup dengan kita habis khatam, kita bawa ayam sekor. Dah gitu tuan-tuan. Sekarang dah boleh tentang ayam sekor. Dah wis kata sebulan, bodoh tu lah. Dah bayar sekata, tak boleh lagi. Tak gitu tuan-tuan. Sekarang kalau tak ada duit, kita akan bodoh. Kalau tak ada duit, kita tak dapat agama. Ini yang berlaku sekarang. Tapi sebenarnya, inikah perjalanan yang Allah hendak tuan-tuan? Tak, bukan itu. Tetapi ia telah menjadi satu perkara yang wajib pada zaman ini. Sebab itu kena hati-hati. Baik itu apabila saya nampak perkara ini mula berlaku dan menjadi adat. Lalu inilah kerja kita dan kerja seluruh umat Islam untuk kita menjadi orang yang diasingkan oleh Allah. Apabila semua orang buat perkara ini, kita larilah dari perkara tersebut supaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.